Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar? Okey, Alhamdulillah dapat bersiaran lagi. Hari ini topik simple aja. So nak share tentang malnutrition ataupun malnutrisi. So ini kerana saya dapati kebanyakan ibu moden, ibu hamil yang moden kurang beri perhatian kepada nutrition. Okay, so apa yang saya kongsi ini adalah berdasarkan pembacaan dan juga pemerhatian. So sekejap ya saya kongsi. Okay. So hari ini saya bawa tajuk malnutrisi ibu bahayakan kehamilan. Ketahui 3 fakta ini. Okay, so saya go through. Okay, right. So apa itu malnutrisi ataupun malnutrition? Selalu kita cakap. So maksudnya kalau kata malnutrition ni adalah kekurangan nutrisi atau gizi dalam makanan dan minuman sepanjang tempoh kehamilan. Okay, so because mungkin ibu kurang cakna ilmu, okay, mencari pengetahuan tentang apa yang patut dimakan dan apa yang patut dielakkan. Jadi terjadi besar kemungkinan boleh terjadi malnutrition dalam keadaan ibu hamil. So malnutrition ni boleh mengakibatkan bayi berisiko kematian lah, okay, berisiko and then menyebabkan bayi lahir dengan berat yang rendah. Dan malnutrisi ini boleh terjadi kepada ibu kerana gaya hidup. Okay, sebab saya tahu kadang-kadang modern mothers kita sibuk. So sometimes kita tend to skip meals ataupun kita ambil makanan yang nampak dekat depan mata je, yang cepat, yang senang, yang ringkas. Tanpa kita kira betul-betul nutrisi dia. Okay, keperluan kepada keadaan kita yang sedang hamil itu. Okay, right. So bisa berisiko kematian tu maksudnya dia tak lapar. Sebab tu saya cakap kalau kadang-kadang kita sibuk, jadi gaya hidup kita nak ambil benda yang ringkas, yang senang, yang mudah. Depan mata tu ada makanan, itu yang kita ambil tanpa kita kira sama ada makanan itu ada nutrisi atau tidak ataupun ada cukup nutrisi atau tidak. Okay, so kenapa saya cakap macam tu? Contoh kalau kita ambil fast food, okay, dia dah disediakan lama. Okay, dan bila dah disediakan agak lama, so kemungkinan zat-zat dah hilang. Okay, kemudian kaedah masakan pula, deep fried. Contohlah kalau deep fried. So dah bertambah pula. Okay, dah lah zat-zat hilang. Kemudian serap minyak yang banyak dan sebagainya. Okay, so benda-benda macam tu kita kena lebih prihatin apabila hamil kerana tahu makanan yang kita ambil ni bukan untuk diri kita, bukan untuk perut kita tetapi juga untuk pembesaran janin. Okay. So malnutrisi ni tak sama dengan lapar. Sebab kalau kita lapar tu lain, yang mati kebuluran tu semua lain. So malnutrisi ni adalah makan tapi makan tak cukup zat. Macam tu lah lebih kurang dia. Okay. So dan kalau ibu hamil tu makan yang tak cukup zat, kita boleh tengok dah dia macam frail tau. Dia looking very frail. Dia sangat macam nampak kurus, tak sihat, cengkung sedangkan dia hamil. Memang boleh tengok benda tu. Okay. So gizi tu macam orang kata khasiat tu untuk apa? So banyaklah khasiat-khasiat dia untuk pembesaran bayi, untuk tulang ibu kan, nak support kehamilan tu, tempoh kehamilan tu. Kemudian untuk darah kan, untuk kalsium. So banyak. Okay, kalau kurang nutrisi pemakanan kurang nutrisi akan mengakibatkan kita kurang zat, kita kurang darah. Okay, kita darah rendah dan sebagainya. So semua ini akan berisiko kepada kematian. Right. So fakta kedua ialah malnutrition ataupun kurang nutrisi ni menyebabkan bayi lahir dengan lebih rendah. Okay, so apa dia? Okay, contoh bayi yang dilahirkan kurang daripada 2.5 kg dikira bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah. Okay, so keadaan itu menimbulkan risiko bayi itu tidak cukup tahan, tidak cukup kuat untuk orang kata serangan penyakit, imun yang low, imun yang rendah. Okay, kemudian tak bertindak balas dengan betul, dengan baik, dan yang boleh mengakibatkan bayi semakin lemah dan akhirnya mungkin bayi tidak boleh survive.
Okay, so organ-organ dia pun tak terbentuk dengan matang, okay, sebab apa orang kata tak cukup nutrition, okay, tak cukup nutrisi sewaktu dalam kandungan ibu. Right, so yang ketiga ialah menyebabkan, yang ketiga ialah kerana gaya hidup, malnutrisi kepada gaya hidup. Sebab saya cakap macam contoh ibu tu terlalu sibuk, jadi dia hanya boleh fikir time makan, dia makan apa yang ada je. Kadang-kadang dia makan makanan ringan, kadang-kadang dia makan makanan proses, makanan segera, kan, kurang pula minum air dan tak jaga, boleh mengakibatkan sembelit ataupun muntah-muntah, cirit-birit dan sebagainya. Okay, so kena tengok juga fakta gaya hidup ibu itu juga. Right, so bahaya kekurangan nutrisi ni ada banyak. So yang ni saya petik daripada Google, saya kongsi. Okay, so kekurangan magnesium boleh menyebabkan preeclampsia ataupun kelahiran pramatang. Kekurangan zat besi dan vitamin B12 menyebabkan ibu mengalami anemia. Okay, kekurangan B12, vitamin B12 menyebabkan masalah neurologis. Kekurangan vitamin K menyebabkan ibu mengalami pendarahan yang berlebihan saat melahirkan. Okay, menurunkan sistem kekebalan tubuh dan infeksi. Okay, menyebabkan anemia dan kelemahan dan menurunkan produktiviti ibu hamil sehari-hari. Okay, so ni dah bahaya kekurangan nutrisi. Jadi timbul pula soalan, jadi kalau macam tu semasa hamil berapa banyakkah yang ibu perlu makan? Okay, so daripada cadangan kat sini, satu hari 7 hidangan nasi, bijirin atau roti. Okay, so 3 hidangan sayur, 2 hidangan buah. Sekurang-kurangnya satu yang kaya dengan vitamin C dan satu dalam vitamin A. Okay, so 2 hidangan susu ataupun produk tenusu seperti yogurt, cheese, ya. Okay, kemudian 1 hidangan ikan, 1 hidangan daging dan ayam dan 1 hidangan kekacang. Dan 6 ke 8 gelas air dan tidak lebih daripada 1 cawan minuman ringan ataupun 1 cawan kopi atau teh kalau nak minum. Okay, kalau nak minum minuman yang selain daripada air kosong tu, tak lebih daripada 1 cawan. Okay, so kita hadkan tapi kita lebihkan kepada makanan yang bernutrisi ni daripada sayur, daripada buah, daripada susu atau produk tenusu, ikan, daging, ayam dan kekacang. Okay, so kalaulah dikatakan ibu tidak mengambil mengikut apa yang dicadangkan ini, so kemungkinan boleh mengalami malnutrisi lah. Okay, sebab tak cukup nutrition untuk menampung seorang ibu hendak membawa kandungannya selama 9 bulan dan 10 hari. Okay, so ni adalah cadangan dia. Kemudian, okay, so kat sini diberikan cadangan makanan yang tinggi kandungan nutrien. So kan kadang-kadang kita rasa kita dah makan tapi kita tak tahu yang kita makan tu tak ada nutrisi ataupun tak cukup nutrisi. Okay, so kat mana kita nak dapat sumber-sumber yang tinggi kandungan nutrien dia. Okay, so pilih makanan yang tinggi kandungan nutrien seperti kalsium. Dari mana dapatnya? Daripada susu, keju, dadih, sayur berdaun hijau dan produk kacang soya. So saya tahu ada ibu yang tak makan tak makan sayur hijau, ada ibu yang tak minum susu. Okay, so I pernah kongsi jugalah macam mana cara kita nak top up kalsium. Worst case kita ada supplements. Okay, so must make sure puan-puan ambil ini semua. Okay, zat besi daripada hati, daging tanpa lemak, roti yang ada minerals ya, dia ke kacang kering dan sebagainya. Vitamin A daripada hati, susu dan telur. So telur ambil lah, okay, sebab banyak khasiatnya untuk ibu hamil. Vitamin B kompleks daripada hati, daging tanpa lemak, ikan dan susu. Kalau tak ambil daging, tak ambil hati, ambil ikan. Okay. Kemudian vitamin C daripada jambu, betik, limau, banyak lagi ya. Orang kata buah-buahan yang kaya dengan vitamin C. Okay. Kemudian acid folic. Acid folic datang daripada sayur daun hijau, hati dan kekacang. Oleh kerana jika puan-puan rasa tak cukup ambil makanan-makanan ini kan, so barulah kita top up dengan supplements. Itu pun dengan nasihat doktor dan pakar diet, pakar nutrisi lah. So jangan kita assume saja. Sebab kalau kita pergi ke farmasi untuk beli pun kita boleh consult dengan pharmacist kan. So ini adalah contoh-contoh kandungan yang tinggi
tinggi nutrien yang sangat baik untuk menyokong ibu hamil. Okay, so jangan tinggalkan ya sumber-sumber daripada untuk kalsium, zat besi, untuk vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C dan asid folik. Okay, so ambil makanan tambahan mengikut saranan doktor. So kalau puan-puan takut tak cukup daripada makanan ni, kita kena top up, tapi kita kena dapatkan dulu pandangan daripada pakar. Okay, bersesuaian dengan keadaan hamil puan masa itu. Right. So ni adalah galeri, ni adalah contoh bayi ibu yang malnutrisi melahirkan bayi yang macam ni. Okay, bayi ni dia kurang zat lah. Bayi kurang zat tu dia berat dia tak cukup lah. Mungkin bayi pramatang juga, bayi yang lahir tak cukup bulan. Okay, so bayi ni mungkin kekurangan darah, kekurangan oksigen dan juga organ-organ dalaman masih orang kata tak sempurna. Sebab kekurangan nutrisi dia lambat form. Okay, so ini adalah contoh jika ibu hamil itu malnutrisi, maka mengakibatkan bayi yang keadaannya begini. So obviously kalau kita sebagai ibu, kita kalau boleh tak adalah nak fikir sanggup tak kita kan bayi kita macam ni. Okay, so bila kita hamil, of course keutamaan adalah untuk memastikan bayi sentiasa sihat ya dalam kandungan, mendapat cukup zat-zat dia. Jadi ibu kenalah berkorban dan makan benda-benda yang baik. Okay, sebab kita tak nak nanti bayi ni dia lahir tak cukup bulan, dia lahir tak cukup berat, ya, organ-organ dalaman masih belum terbentuk dengan sempurna, tak form betul-betul, and then kurang darah, kurang oksigen and all that, you know. So kita tengok bayi-bayi yang kecil-kecil itu kan dicucuk dan sebagainya, so kita pun tak sampai hati. Jadi adalah lebih baik kita fikir, kita cuba elakkan dan tumpukan perhatian kepada pemakanan berkhasiat. Okay, so kita tak nak bayi macam ni, kesian bayi tu, okay, sebab dia tak dapat cukup nutrisi kerana tak ada siapa yang boleh disalahkan kerana dia membesar di dalam perut ibu tu. Jadi ibu tu kena betul-betul prihatin dan kalau boleh makanlah benda-benda yang berkhasiat. Okay, so jom kita bantu supaya kita tak dapat dapat bayi yang macam ni, sebab bayi yang macam ni obviously akan ditahan di hospital lebih lama untuk tujuan pemantauan dan untuk tujuan pemeriksaan. So kita kesian dekat dia. Okay, right. So kalau boleh jangan sampai berlaku malnutrisi. Kalau doktor kata kita dapat mungkin kita malnutrisi, cepat-cepat kita ubah makanan kita. Okay, untuk dapatkan benda-benda yang lebih berhasil. So saya kongsi kat sini, ni adalah cadangan yang boleh kena makanlah sehari ya. Janganlah pula ini drag kan. So sehari makan je puan. Okay, hidangan-hidangan yang berkhasiat, dia cukup daripada orang kata piramid makanan tu, karbohidratnya, proteinnya, seratnya, vitaminnya, mineralsnya, air cukup. Okay, alright. So pastikan ambil hidangan-hidangan ini, hidangan sayur, hidangan nasi atau bijirin, hidangan sayur, buah, susu atau produk tertentu. Kalau tak makan susu mungkin makan cheese. Okay, yogurt pun boleh kan, buat smoothies. Saya dah kongsi macam mana buat smoothies. So makan ikan, daging, ayam, kacang dan air. Kalau boleh elakkan air manis ataupun air yang berkafein lah. Okay, kalau boleh elakkan. Okay, so ambil lah fruit juice pun boleh. Okay, fruit juice dan macam-macam, air kelapa pun boleh. Right, so this is orang kata berapa banyak perlu makan. Kemudian inilah nutrisi yang puan hendak. Puan hendakkan kalsium, zat besi, vitamin A, B, C dan asid folik. Okay, semua ni untuk apa? Kalau kalsium kita tahu untuk tulang, untuk gigi, untuk rambut. Okay, kalau vitamin C kita tahu untuk imun, untuk lawan penyakit dan sebagainya. So ada fungsi dia setiap jenis makanan. Janganlah kita ambil satu jenis makanan je. Sebab makanan ada banyak jenis makanan, berbeza dia punya kandungan gizi dia ataupun nutrien dia. Okay, so kalau rasa tak cukup, kita ambil
supplements dengan panduan dan nasihat daripada pakar. Right, so ini adalah apa ni orang kata makanan yang tinggi kandungan nutrien. Jadi untuk ibu hamil jalankan makanan kelas-kelas makanan ini. Okay, right. So ini contoh bayi yang malnutrition. Kesian bayi. Bayi yang malnutrition, dia kurang berat, dia lahir tak cukup bulan. Kan? Dan organ pendalaman ni dia kata tak format betul-betul lah. Tak form betul-betul. Okay? Kurang oksigen, kurang darah. Kesian bayi. Okay? So kita mohon ibu cuba atasi dia ataupun elakkan. Right? Okay, saya stop sharing. I think that's all from me for today. So jangan abaikan subjek malnutrisi ni, okay? Kerana malnutrisi ni bukan sebab tak makan. Bukan sebab tak makan, sebab ibu dia makan. Tapi silap dia tak ambil makanan yang berkhasiat. Maksudnya kalau kita orang kata rushing kan, ambil je apa ada. Tapi tak kira dah tak cukup ke tidak nutrisi dia dan sebagainya. Okay, alright. So saya recommend daripada Tuan Firdaus Al-Bakri. Hi Tuan Firdaus. So thank you for watching. Alright, so I think itu saja. Jadi saya memang sangat concern ibu yang malnutrisi, paling concern sekali ibu yang malnutrisi, mungkin bayi dia tak cukup berat. Kesian. Okay, bayi tak cukup berat. So tak kalau boleh tak naklah macam tu kan. Jadi kita cuba makan yang berkhasiat. Kita pastikan bayi tu cukup berat dia dan kata cukup tempoh untuk melahirkan. Okay, right. So I think my pesanan satu ialah untuk ibu hamil dan menyusu. Okay, sila kemaskini status di MySejahtera. Okay, untuk dapatkan janji temu vaksinasi kerana ada vaksin yang sesuai untuk ibu hamil dan juga ibu menyusu. Okay, sila kemas kini di aplikasi MySejahtera. Dan kemudian untuk daripada Pantang Plus kita nak hadiahkan ibu percuma kepada ibu, dan kebetulan ibu percuma kami yang pertama adalah panduan pemakanan semasa hamil. So why not just download, dapatkan ibu percuma ni dan mungkin jadi rujukan untuk pengambilan makanan sepanjang kehamilan pun. Right, so jangan lupa dapatkan. So that's all from me for today. Thank you so much. Have a nice weekend. Alright, have a productive week ahead. Right, so take care, stay safe. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Okay, kita sama-sama berdoa bahawa COVID ini akan berakhir betul-betul. So I wish you all the best. Take care. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.